KPM. Alamak, blackout ke? Macam mana nak belajar ni? Nasib baiklah ada lampu telefon. Tak adalah gelap sangat. Kenapa bayang-bayang pen ni kejap besar, kejap kecil, kecil, kejap besar, kejap ke sana, kejap ke sini. Dah ada pun elektrik ni cikgu. Kenapa blackout tadi cikgu? Mungkin ada masalah lah teknikal. Alamak. Kalau tidak cikgu, tak dapat kita nak belajar hari ni cikgu kan? Tak pasal nasib baik dan terang. So kita boleh letaklah off lah. Okey, kita boleh off kan cikgu ya? Alright, kesian murid kita tadi. Tengah-tengah belajar tiba-tiba tak ada elektrik pula cikgu. Blackout pula kan? Selamat ada telefon dia. Boleh bantu. Jadi cahaya itulah yang membantu untuk belajar tadi cikgu. Ya, bukan untuk belajar saja. Untuk kita meneroka alam semesta ni perlukan cahaya. Okey cikgu. Jadi hari ini itulah subjek yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu subjek sains berkaitan dengan sifat cahaya. Okey cikgu. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan cikgu kita. Cantik bajunya. Cikgu, saya nak petik bunga kat situ boleh cikgu? Boleh. Tak ada yang jealous ke? Ada yang jealous Kita nak perkenalkan cikgu kita, Cikgu Nur Hayati. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita nak mula kelas cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Silakan cikgu. Boleh. Saya dulu. Cikgu dulu. Silakan. Terima kasih. Okey, dan saya cikgu, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni cikgu, barulah kita boleh buka pelitup muka kita cikgu. Ya, betul. Okey, tapi jangan buang merata-rata. Macam cikgu siap ada beg lagi cikgu ya. Ya. Letakkan dalam bekas yang selamat. Macam saya letak dalam poket, bolehlah cikgu Jaga keselamatan mas Jaga kita. keselamatan. Okey, baik cikgu. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan sifat cahaya. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita dalam kelas kita. Boleh cikgu? Boleh. Alright. Jom. Mana murid-murid kita ni? Ada ke tidak ni? Mana dia? Alright. Murid-murid kita dah masuk dah bersama dengan kita. Dan kita nak berkenalan dengan mereka. Boleh cikgu? Boleh, silakan. Okey. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Tak buka mic. Okey cikgu. Mereka ni nampak pakai baju raya cikgu hari ni. Ya, semangat raya kan? Semangat raya. Sambil makan kuih-kuih tu kan, makan ketupat rendang tu. Apa kata kita belajar pada hari ini tentang sifat cahaya. Sebab kalau tak ada cahaya kat rumah, macam nak beraya cikgu? Betul, gelap. Jadi kita nak berkenalan dengan murid kita yang pertama. Siapakah gerangannya tu cikgu? Yang pertama sekali. Kita ada murid yang bernama Muhammad Isyad. Okey, Isyad, silakan. Boleh kenalkan diri anda? Hai. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Isyad Sohib bin Muhammad Syuib. Okey, terima kasih. Seterusnya cikgu. Kita juga ada adik Amni. Okey, Amni silakan. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Nur Amni Batisya binti Mustafa. Okey, terima kasih. Seterusnya. Okey, kita juga ada adik Suhaibah. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Syarah Ahmani binti Nai. Okey, comel je kan? Okey, kita ada adik Haziq. Hai Haziq. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Haziq bin Syarul Hisham. Oi, cantik baju Muhammad raya Alif dia. Haziq. Kita juga ada bersama kita adik Fikri. Hai Fikri. Okey, Fikri, boleh kenalkan diri anda? Hai Fikri. Silakan. Diam di situ Fikrinya. Okey, dan apa cikgu? Seterusnya? Kita juga ada adik dah hilang dah seorang lagi. Hilang dah pula. Kita juga ada adik Afiq bersama kita pada kali inilah. Okey, kita ada cikgu. 6 orang. 6 orang murid-murid kita kan? Ya. Okey, selamat datang ke Teroka Didik TV KPM. Macam sekarang ni, pasang lampu tak dekat rumah? Pasang tak? Ada pasang lampu tak dekat rumah? Buka mic. Buka mic. On kan mikrofon. Ada tak? Ada tak? Ya, ada. Sebab itulah nampak cerah je kan. Kalau tutup lampu cikgu, nanti Gelap dah tak lah. nampak dah kan.
Jadi kita nak tanyalah murid kita ni cikgu. Ya, boleh. Tadi kita dah mengalami suasana yang Gelap. terputus bekalan Terputus. elektrik. Tiba-tiba kan dengan belajar. Okey, sekiranya lah murid cikgu ni mengalami situasi yang sedemikian, Okey. apakah bahan ataupun sumber cahaya yang boleh kamu gunakan untuk mengatasi masalah ini? Okey, kita nak tanya adik siapa ni? Apa cikgu? Cikgu pilih seorang okey. boleh cikgu? Adik Suhaibah. Okey, Suhaibah. apakah alat yang boleh kamu gunakan untuk mengatasi masalah jika kamu mengalami situasi sedemikian? Okey, adik Suhaibah. Bila jadi macam tu cikgu, biasanya orang jerit tu. Terkejut cikgu kan? Lepas tu adik Suhaibah buat apa ya? Nak guna apa? Lilin boleh tak? Aiman, Saya rasa lilin. boleh lah cikgu. Ya, boleh. Sebab lilin pun menghasilkan cahaya Ya, cikgu kan? betul. Okey, selain pada lilin, ada cadangan lain tak? Okey, adik Fikri, ada cadangan lain tak adik Fikri? Nak guna Okey. apa? Saya akan menggunakan lampu sulur. Lampu lampu sulur. Macam sulur. kita gunalah tadi ni. Macam ni lah cikgu. Ya, macam ni tadi kan. Okey. Okey. Kita tanya seorang lagi boleh? Siapa seorang Okey. lagi? Boleh tak? Adik Haziq. Mhm. Apa yang akan menggunakan adik Haziq? Cikgu, Ya. saya pernah nampak kunang-kunang. Bolehkah saya jadikan sebagai sumber cahaya? Kunang-kunang. Aiman pernah dengar tak kunang-kunang? Tak pernah dengar lah cikgu. Kunang-kunang ni apa ni? Ataupun kata klip-klip. Oh, Klip-klip. Kunang-kunang ni sejenis binatang yang boleh mengeluarkan cahaya. Oh, dia bercahaya cikgu? Ya. Wah. Bagus adik Haziq. Wah. Kunang-kunang ni bila kita tangkap dia, kita masuk dalam satu balang yang boleh nampak yang jelas, dia akan mengeluarkan cahaya. Itu cahaya semula jadi. Semula jadi cikgu Ya, semula jadi. Tapi cikgu saya nampak dekat depan meja kita ni cikgu ada macam kunang-kunang juga cikgu. Ya, mana tu? Yang Ya. ada kad yang dikirimkan oleh murid kita cikgu. Tapi kita nak pilih kad yang lain lah cikgu. Saya nak pilih kad yang belakang ni. Wah, cantik dia. dia. Kad ni cikgu nampak macam bunga matahari sikit cikgu. Tengok sikit. Right. Wah, cantik. Ya, betul. Dia tulis selamat Hari Guru 2021. Yalah cikgu. Walaupun kita ni mood hari raya cikgu, tetap kita mengingati pengorbanan guru-guru kita. Dia tulis apa cikgu? Betul. Di pagi hari membeli sagu, sagu dibeli bersama baulu. Selamat Hari Guru buat cikgu, semoga cikgu riang selalu. Okey, kita buka sikit cikgu boleh? Boleh. Wah, cantik, kreatif. Wow. Dia ada bagi love lah dekat cikgu. Seronok lah cikgu. Seronoknya dapat love kan. Anak murid yang menghargai jasa seorang guru. Yelah cikgu, ini penat lelah murid-murid kita. Siapakah yang menghantar ni cikgu? Ada nama tak? Ada nama tak? Ada nama tak? Ada nama tak ni? Di belakang tu? Cikgu tak jumpalah nama dia cikgu. Tapi apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada murid kita yang mengirimkan kad ni cikgu. Tanda penghargaan kepada guru-guru kita yang mengajar kita selama ni kan. Betul tak? Alright cikgu. Selepas ini kita nak tahulah cikgu tentang sifat-sifat cahaya ni cikgu, bayang dan sebagainya. Tapi apa kata kita berehat seketika, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV. Didik TV KPM. Mari kita uji sifat cahaya bergerak lurus. Yang pertama, kita akan susun semua kepingan cardboard yang berlubang dan juga skrin seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Kemudian, kita akan hidupkan lampu sulur dan kita akan perhatikan skrin. Kemudian, laraskan susunan cardboard agar kita dapat melihat cahaya terbentuk pada skrin. Baik, seterusnya kita akan cuba alihkan kepingan cardboard yang di bahagian tengah. Kemudian cuba perhatikan semula pada skrin.
Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Murid-murid, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey cikgu, murid-murid kita semangat tu cikgu. Dengan pakai songkoknya, pakai baju Melayu, pakai samping ni. Puasa penuh ke tak ni? Murid-murid di sana okey? Okey Okey. Tunjuk good sikit macam okey. cikgu. Tunjuk good. Good. Okey cikgu, semua okey cikgu. Tadi kita dah tengok, kita dah saksikan video berkaitan dengan cahaya cikgu. Ya, betul. Ada cardboard yang disusunkan Selari. selari cikgu Ya, dan dibuat lubang di situ. Ya. Dan bila disuluh cahaya cikgu, pada awalnya kita boleh nampak cahaya di belakang sana. Ya, betul. Tapi tiba-tiba bila dialihkan board yang di tengah cikgu, tiba-tiba cahaya tu hilang. Tak nampak. Bukan hilang, dia tak nampak. Tak nampak? Tak nampak pada skrin kan? Kenapa cikgu Jom kita tanya murid kita. Tanya murid kita. Okey, sebab murid kita ni saintis cikgu. Ya, betul. Dia nak saintis Okey, muda. kita nak tanya siapa cikgu? Okey, cuba pilih nak tanya siapa. Saya nak pilih Adam Haikal lah. Okey, ada Haikal ataupun Fikri. Okey, Fikri. Okey. Apa yang kamu perhatikan pada skrin tadi setelah kita alihkan sekeping cardboard yang tengah? Setelah kita menghalang cardboard itu, cahaya tidak nampak kerana dia halang cardboard. Okey, cahaya tidak nampak. Betul tak? Tak nampak Cahaya cahaya tak tadi nampak, kan? cikgu? Ya, cahaya tak nampak. Baik. Mungkin ada sebab. Kita nak tanya, kenapa cahaya tidak nampak? Kita nak tanya adik Suaibah. Kenapa cahaya tadi tidak nampak? Adik Fikri dah jawab, cahaya memang tak nampak. Betul. Tapi kenapa cahaya tak nampak? Okey, adik Adik Suaibah. Suaibah. Kerana dihalang oleh cardboard. Kerana dihalang oleh cardboard. Ya, betul. Kerana cahaya tadi telah dihalang oleh cardboard tersebut. Jadi sebab tu cahaya tak nampak di skrin belakang tu. Tapi cikgu, Ya. cahaya tu cikgu, kalau dah nampak lubangnya ke tepi cikgu, dia kona lah cikgu. Kona masuk kat lubang tu dan keluar kat lubang sana. Balik tak boleh ke cikgu? Itu andaian kita. Sekarang ni kita nak masuk tajuk kita yang sebenarnya, iaitu cahaya bergerak lurus. Oh, ya ke cikgu? Kita nak buktikan bahawa cahaya itu memang bergerak lurus. Tak boleh kona, dia tak cikgu, boleh kona macam bawa kereta. Dia Okey, cikgu. tak boleh lompat. Okey, jadi kalau ada apa benda yang menghalang dia di hadapan dia akan terhalang. Maka cahaya bergerak lurus. Itu salah satu daripada sifat cikgu. Ya, sifat cahaya. Hari ini kita sentuh satu sifat cahaya, itu cahaya bergerak lurus. Ya. Okey, baru masuk topik kita cikgu Ya, baru masuk topik kita hari saya ni. tak sabar dah nak buat eksperimen. Macam-macam eksperimen kita nak buat hari ni Ya, cikgu. hari ni banyak eksperimen. Cikgu memang tak nak bercakap banyak. Aiman nak bercakap banyak ke? Saya suka bercakap cikgu. Saya nak bagi murid kita trokel lebih banyak Okey. eksperimen pada pagi ni. Boleh, Hari cikgu. ni lah. Tapi sebelum kita buat eksperimen, jom kita dengar dulu apa kata-kata daripada murid ini sebelum kita menjalankan eksperimen yang seterusnya. Langkah-langkah apa yang perlu kita ambil. Jom kita saksikan dulu. Jom. Didik TV KPM. Hai rakan-rakan semua, semasa menjalankan aktiviti sains, kita perlulah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat ya. Ingat tu. Bye. Didik TV KPM. Pandai murid kita kan. Sebelum kita buat eksperimen, pastikan langkah keselamatan dijaga. Betul cikgu? Betul. Sebab kita tak naklah berlaku kemalangan. Sebab kita nak buat eksperimen ni melibatkan barang-barang kaca dan sebagainya. Okey cikgu, kita ambil pesanan adik kita tadi. Dan seterusnya cikgu, kita dah bersedia dengan keselamatan. Seterusnya kita nak buat apa cikgu? Baik, kita nampak depan kita pun banyak peralatan. Jadi sebelum kita menjalankan eksperimen, kita kenalah berhati-hati, menggunakan eksperimen dengan cara yang berhemah dengan Betul, yang betul. cikgu. Baiklah, bersama-sama dengan murid-murid kita telah dibekalkan dengan lampu suluh. Lampu suluh? Ada tak? Okey, tunjukkan lampu suluh. Ya. Okey, kita ada lampu suluh. Okey. Kita Okey. juga ada skrin. Mhm. Juga kita dibekalkan dengan objek. Oh, ada objek, okey, cikgu. ni. Okey, Macam masing-masing rama-rama ada je? tak? Ya, rama-rama cantik tak? Murid-murid semua ada tak bersama dengan murid-murid 3 objek ni? Okey, sekarang ni kita nak tengok
pembentukan bayang-bayang di belakang ni. Jelas atau tidak jelas? Okey, cikgu. Okey, jelas atau tidak kita kena jalankan uji kaji. Uji kaji, cikgu. Ya, uji kaji. Jom. Aiman nak tolong cikgu. saya? Boleh, cikgu. Saya tolong cikgu. Okey, murid-murid semua boleh Okey. jalankan aktiviti bersama-sama dengan cikgu. Kita ada 3 objek yang berlainan sifat bahan dia. Alright. Jom. Okey, Aiman nak Mula-mula berada di sekali, mana? saya berada di sini, cikgu. Okey, Aiman nak guna lampu suluh. Saya guna lampu suluh. Okey, saya pegang. Alright. Boleh. Boleh, cikgu. Okey, murid-murid di sana bolehlah jalankan aktiviti. Okey, mula kita ambil dulu satu bahan, kemudian kita letakkan pada. Okey, Aiman boleh tolong galihkan dulu tak? Cawan itu. Saya alihkan cawan dulu, cikgu. Ya. Okey, cuba perhatikan. Oh, nampak ada Okey, bayang nampak lah, tak? cikgu. Nampak tak? Okey, nampak bayang? Wow. Okey. Nampak tak? Okey, Okey. kita ambil yang kedua. Bahan yang kedua. Oh, yang ni dia tak berapa terang sangatlah, cikgu. Ya. Tapi masih ada bayang. Masih ada bayang kan? Okey, kita ambil yang ketiga. Oh, yang ni tak ada bayang sangatlah, cikgu. Kan? Kenapa tu? Kenapa, cikgu ya? Ya, lepas ni kita jawab. Kenapa? Okey, cikgu. Okey, murid sana boleh? Murid-murid kat sana pun buat juga ke tu? Mereka ya. pun buat jugalah, cikgu. Betul. Mereka dah meneroka. Okey, ketiga-tiga bahan yang telah ada di sini. Kenapa bayangnya berbeza-beza, cikgu? Ada yang bayang yang gelap dan ada yang bayangnya tak berapa ada lah, cikgu. Sebelum tu kita tanya murid dulu. Tanya murid lagi kan? Betul, cikgu. Kita tanya murid kita. Okey, cikgu nak tanya. Antara ketiga-tiga ni tadi kan, baik. Bahan yang manakah yang dapat menghasilkan bayang-bayang paling jelas? Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Irsyad. Bayang yang mana yang menghasilkan bayang-bayang bahan yang manakah yang menghasilkan bayang-bayang paling jelas? Bayang-bayang paling terang ialah kad Manila. Kad Manila. Okey, betul tak Aiman tadi? Betul, cikgu. Okey. Sekarang kita nak tengoklah betul ke? Betul ke, cikgu? Apa sifat bahan tersebut? Okey, jom kita tengok. Okey, ni sifat cahaya. Sifat cahaya. Ini dia. Okey. Kita tadi bahan yang kita gunakan, inilah sifat dia. Okey. Okey, legap. Yang ini yang bersifat legap. Yang ni kad Manila, cikgu. Kad Manila. Ya, ini kad Manila, sifatnya legap. Iaitu tidak membenarkan cahaya melaluinya langsung. Lah, cikgu. Sebab tu ada tak boleh lah. bayang-bayang terbentuk. Betul. Okey. Yang kedua, kita ada bahan yang buat pada look cahaya. Look cahaya. Yang mana satu, cikgu? Agak-agak Aiman. Saya rasa yang warna keoren Ya, sikit. yang ini. Yang ini dibuat daripada plastik look cahaya. Plastik warna iaitu membenarkan sebahagian sahaja cahaya melaluinya. Sebab itu tadi Aiman tengok bayang dia sama-sama. tak berapa jelas, cikgu. Ya, tak berapa jelas. Dan yang ketiga, kita ada bahan yang dibuat pada plastik. Plastik itu ialah bersifat lut sinar. Iaitu membenarkan semua cahaya melaluinya. Menyebabkan tidak ada bayang. Kalau saya tengok, cikgu, terbentuk. kalau kat Manila ni, cikgu, tak nampak muka cikgu. Ya kan? Tak kalau nampak yang saya. kedua ni, cikgu, sama-sama. Sama-sama lah, Tapi cikgu. nampak tapi tak jelas. Nampak kan? sikit. Ya. Tapi kalau yang ketiga ni, cikgu, plastik ni, nampak Lagi jelas muka cikgu. Nampak jelas kan? Alright. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada eksperimen yang seterusnya. Okey, saya suka sangat buat eksperimen ni, Kan? cikgu. Apakah eksperimen seterusnya, cikgu? Okey, kita akan gunakan objek legap. Mana objek legap cikgu tadi? Objek legap tadi. Cawan ke, Ya, cikgu? cawan tadi. Okey. Keluarkan Cawan. balik cawan tadi. Saya letak di mana, Okey. cikgu? Letak. Di sini? Boleh. Okey. Okey, Aiman nak jalankan eksperimen? Boleh, cikgu? Okey. Sekarang sebelum kita jalankan eksperimen, kita kena kenal pasti dulu apakah tujuan dia, apakah penyataan masalah. Betul, cikgu. Apa sekarang tujuannya? Sekarang ni kita nak lihat, kita nak cari apakah faktor yang menyebabkan saiz bayang-bayang itu berbeza. Lah, cikgu. Kan? Kadang-kadang saiz bayang tengok ada yang besar, Betul. ada yang kecil seperti yang video pertama kita tengok tadi. Jadi kita perlu malarkan dulu
Okey, Apa cikgu. malar tahu tak malar? Malar tu apa, cikgu? Okey, Macam iaitu nama kita orang je. tetapkan. Okey, kita katakan pem boleh ubah yang dimalarkan. Kita nak tetapkan, kita tak nak usik jarak objek dengan skrin. Okey, cikgu. Okey, kita tak nak usik jarak objek dengan skrin sepanjang uji kaji, kita malarkan dia. Apa yang kita nak manipulasikan dia, iaitu pem boleh ubah manipulasi ialah jarak objek dengan lampu suluh. Okey. Okey, nak kena ukur lah ni. Ukur dulu, cikgu. Okey, kita ukur dulu. Jarak, okey, murid-murid yang di studio sana boleh jalankan eksperimen bersama-sama dengan cikgu. Okey. Jadi sekarang ni cikgu, kita nak tengok berapakah jarak yang nak kita ambil untuk kita nak ukur betapa besarnya bayang setelah kita suluh objek tersebut. Okey cikgu, Okey. yang pertama sekali. Wah, Aiman nampaknya tak sabar. Saya tak sabar ni cikgu. Cik, sebelum tu. Ya, cikgu. Sebelum tu, kita ada video. Oh. Kita ada video dulu. Kita Okey, tengok cikgu. macam mana kita jalankan penyiasatan ini. Okey, Boleh? jom cikgu kita saksikan. Okey, jom kita saksikan video dahulu. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai murid-murid. Baik, sekarang kita akan menjalankan satu uji kaji berkenaan dengan bayang-bayang. Dalam uji kaji ini, kita akan mengkaji apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Bahan-bahan yang diperlukan dalam uji kaji ini ialah yang pertama sekali lampu suluh, yang kedua objek dan yang ketiga ialah skrin putih. Sebelum memulakan eksperimen ini, kita perlu tetapkan jarak di antara objek dan juga skrin putih. Selepas menetapkan jarak, bolehlah kita mulakan uji kaji ini dan cuba murid-murid lihat. Kita akan gerakkan lampu suluh mendekati objek dan cuba murid perhatikan apakah saiz bayang-bayang yang terhasil apabila lampu suluh didekatkan kepada objek. Kemudian tarik ke belakang semula lampu suluh menjauhi objek dan murid-murid cuba perhatikan apa pula saiz bayang-bayang yang terhasil apabila lampu suluh menjauhi objek. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan tetapkan pula kedudukan skrin dan juga kedudukan lampu suluh. Maksudnya lampu suluh dan skrin tidak akan bergerak. Yang bergerak hanya objek sahaja. Cuba murid perhatikan apakah bayang-bayang yang terhasil. Apakah saiz bayang-bayang yang akan terhasil. Mula-mula, gerakkan objek menjauhi skrin. Cuba tengok bayang-bayang yang terhasil, saiz bayang-bayang yang terhasil macam mana. Kemudian, gerakkan semula objek mendekati skrin. Cuba perhatikan betul-betul saiz bayang-bayang yang terhasil. Boleh ulang aktiviti ini 2 hingga 3 kali bagi mendapatkan kepastian saiz bayang-bayang yang terhasil apabila objek digerakkan mendekati dan menjauhi skrin. Didik TV KPM. Wah, menariknya eksperimen tadi cikgu. Saya pun dah tak sabar nak buat eksperimen macam yang kita tengok sebentar tadi. Tapi apa kata cikgu? Kita nak buat persiapan sikit cikgu. boleh. Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Anda pun boleh buat bersama-sama dengan kita. Standbykan bahan-bahan. Lepas ni kita buat bersama-sama. Boleh tak? Boleh Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Yang cari-cari barang tu cikgu? Nama saya Alisna Farizah binti Ibrahim. Saya tahun 5 produktif. Seronok. Sebab boleh dapat jumpa kawan, boleh belajar dan boleh jumpa cikgu. Sayang. Sebab cikgu baik, cikgu boleh ajar saya. Tapi cikgu garang lah. Tapi saya sayang cikgu. Terima kasih cikgu sebab dah ajar kita orang. I love you.
Ikut cikgu. Okey, bye kawan-kawan. Selamat Hari Guru. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Tadi kita tengok murid kita kan, dengan dia excited. punya torchlightnya, dengan dia punya bayangnya tadi cikgu, nampak sekejap kecil, sekejap besar, sekejap betul. kecil, sekejap besar cikgu. betul. Mungkin kita boleh tanya murid-murid kita cikgu, apakah pemerhatian ataupun hipotesis Okey, sebelum yang kita boleh lihat cikgu. sebelum buat hipotesis tadi, okey, cikgu dah terangkan bahawa kita perlu malarkan dulu jarak dia. Okey. Iaitu jarak antara skrin dengan objek. Dan yang kita manipulasikan dia ialah jarak objek dengan lampu suluh. Dan kita nak tengok ialah saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin. Jadi masalah kita ialah apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin. Okey. Jadi sebelum kita jalankan eksperimen, apa kata murid-murid diminta menulis dulu apakah hipotesis dahulu. Okey, cikgu bagi masa tuliskan hipotesis pada whiteboard yang dah dibekalkan. Kejap lagi tayangkan, cikgu akan bacakan hipotesis masing-masing. Boleh? Cikgu. Boleh cikgu? Boleh? Okey. Okey, murid-murid tuliskan hipotesis pada whiteboard yang telah dibekalkan. Kejap lagi cikgu pilihlah, minta Aiman pilihkan. Boleh cikgu. Dia bacakan hipotesis masing-masing. Boleh Saya teringat cikgu, ada sekali tu cikgu, saya pergi ke bandar cikgu. Tiba-tiba saya lalu dekat lorong gelap. Dan gelap tiba-tiba tu. cikgu saya nampak ada satu bayang yang cukup besar. Bayang kucing cikgu, cukup besar. Mesti kucing tu dekat ataupun jauh dengan sudut cahaya. Lah rupanya cikgu, kucing tu duduk depan kereta. Patutlah, bayang dia besar. Bayang dia besar cikgu. Kalau kucing tu jauh, mesti bayang dia kecil. Aiman pun tak takut kan? Betul cikgu, saya kata, ish, ini gegasi ke ni kan? Jadi cikgu, saya rasa murid-murid kita pun dah bersedia dengan hipotesis mereka cikgu. Baik, ada yang dah siap? Ada yang dah ada yang dah bersedia? siap tak? Tu masih menulis lagi tu? Ada lagi tak? Ada yang dah bersedia? Boleh tunjukkan hipotesis anda sebelum kita nak buat eksperimen kita cikgu. Aiman dah tak sabar ya. Saya dah tak sabar dah cikgu. Okey. Dah ada yang siap ke? Okey, dah siap boleh? Tunjukkan. Ada dah siap? Okey, nampaknya Suhaibah dah bersedia di sana. Okey. Aiman boleh bacakan Suhaibah? Cuba tunjukkan dengan jelas. Saya baca cikgu. Okey. Semakin bertambah jarak objek dengan lampu suluh, semakin bertambah saiz bayang. Bayang. Okey, itu Suhaibah punya hipotesis. Okey, bagaimana dengan Afiq? Okey, Afiq. Okey, tunjukkan hipotesis Afiq. Okey, cikgu. Ayah bacakan. Saya bacakan Semakin bertambah jarak. Apa tu cikgu? Objek dengan lampu suluh. Semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey. Right. Betul. Masing-masing hipotesis masing-masing. Ada lagi yang dah siap? Ada yang dah siap lagi? Cuba tunjuk. Seorang lagi. Okey, Fikri. Okey, Fikri. Wah, mereka ni tulisan cantik-cantik lah cikgu. Tu Fikri. Boleh. Semakin berkurang jarak objek dengan lampu suluh, semakin bertambah. Semakin tak apa nampak. ni? Okey, belakangkan sikit. Fikri belakangkan sikit. Semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, cikgu. Kita dah tahu hipotesis murid-murid. Ya, cikgu, betul. Dia orang buat hipotesis tanpa menjalankan eksperimen tau. Tanpa? Adakah betul? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Jom kita jalankan eksperimen dulu. Ya, cikgu. Okey. Apa hipotesis? Hipotesis dia orang dah buat. Ya. So, kita buatlah eksperimen kita. Kita buat eksperimen cikgu. Ya, betul. Saya suka buat eksperimen cikgu. Okey, sekarang ni cikgu. Baik. Kita langkah yang pertama, murid-murid perlulah cikgu ulang baliklah. Ya. Okey, yang tadi kita malarkan dia jarak objek dengan skrin. Betul. Okey. Kemudian kita nak ambil jarak objek dengan lampu suluh, kita ambillah 10 cm. 10 cm cikgu. 10 cm. Okey, cuba Aiman letakkan lampu suluh pada jarak 10 cm. Okey, 10 cm cikgu. Okey, bukakan lampu suluh. Baik, nampak bayang-bayang tak? Nampak cikgu.
Kalau kat sini kita tengok bayang-bayang dia Okey. sederhana cikgu. Kemudian murid-murid diminta mengukur saiz bayang-bayang. Kena ukur cikgu. Ukur saiz bayang-bayang. Okey, daripada bawah. Okey, menggunakan pita pengukur ya. Kita mengukur menggunakan pita pengukur pada unit sentimeter. Okey, kita ukur. Kita tengok saiz bayang-bayang kita berapa, Aiman? Okey, kalau saya dapat tengok kat sini lebih kurang 20 cm cikgu. 20 cm. Okey, yang dah siap ukur, sila tulis pada jadual yang telah disediakan. Okey. Baik. Yang kedua, kita nak ukur pada jarak 15 cm. Jom 15 kita ukur. cm cikgu. Jom gerakkan Aiman, lampu suluh 15 cm. Ke Okey, saya belakangkan lagi. sikit cikgu. Ya. Okey. Okey, kita dah dapat. Nampak bayang-bayang dia tak, Aiman? Nampak cikgu. Okey, jom kita ukur. Nampak kecil sikit lah cikgu. Betul. Okey, saya tak nampak. Aiman yang kena bacakan. Okey. Jadi saya bacakan cikgu, bayang-bayang kita lebih kurang 18 cm 18 cikgu. cm. Yang tadi? Tadi 20 cikgu. 20. Sekarang nampaknya dah berkurang. Maknanya bayang-bayang kita semakin Okey, kecil ya. cikgu. Murid-murid di sana siap Okey. Dapat Mereka mengukur. pun sedang buat cikgu bersama dengan kita. dapat mengukur dengan cemerlangnya. Kita tambah lagi. Tambah lagi Jom, cikgu. kita tambah lagi. Berapa cikgu? Tadi 10. Tadi 10. 15. 15. Okey, kita tambah jadi 20 cm. 20 cm cikgu. Okey, nampak bayang-bayang dia? Okey. Nampak cikgu, tapi nampak makin kecil lah Makin cikgu. kecil. Jom kita ukur. Kita ukur cikgu. Ukur lagi. Bayang-bayang. Kalau yang ni cikgu, saya nampak 16 cm 16 cikgu. cm. Semakin Okey, kecil. Ya. Aha. Jadi sekarang kita nak tanya murid-murid kita, Ya, cikgu. adakah hipotesis mereka diterima atau tidak? Okey, sekarang ni kita nak mengesahkan Ya, cikgu. nak mengesahkan. Alright. Jom kita tengok. Nampaknya masih lagi menulis jawapan ataupun keputusan daripada penyiasatan yang dijalankan. Jom kita tengok apakah eksperimen mereka ataupun hipotesis mereka diterima. Okey, apa kata cikgu? Kita tengok mereka. Okey. Siapa dah sedia? Siapa dah bersedia? Baik. Okey, silakan. Irsyad. Irsyad nampak macam dah sedia cikgu. Ya, Irsyad, Aha. hipotesis kamu diterima ke tidak? Okey, Irsyad. Buka mikrofon. Dia terima. Okey, hipotesis dia diterima. Terima cikgu. Okey. Tadi apa hipotesis yang Irsyad buat tadi? Boleh bacakan sikit? Hipotesis tadi. Baca balik. Bacakan. Semakin berkurang jarak objek dengan lampu sulur, Ya. semakin bertambah saiz bayang-bayang. Ya, betul. Bila berkurang maknanya dekat dengan lampu sulur. Makin dekat dengan cawan dia cikgu? Ya, betul. Saiz Makin dia besar. bertambah besar. Okey. Okey, jadi hipotesis mereka Irsyad diterima. Okey, tahniah Irsyad. Okey. Irsyad telah berjaya. Ya, kita nak tanya lagi. Siapa lagi? Suaibah? Okey, Suaibah. Okey, Suaibah, adakah hipotesis Suaibah diterima? Suaibah? Hipotesis saya tidak diterima. Hipotesis dia Alamak. tak diterima. Kenapa Suaibah? Cuba bacakan sikit. Cuba bacakan hipotesis tadi. Semakin bertambah jarak objek dengan lampu sulur, Ya. semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey, di mana kesilapannya situ? Di mana? Cuba betulkan balik. Semakin berjarak objek dengan lampu sulur, Ya. semakin berkurang saiz bayang-bayang. Ya, Ya. semakin berkurang. Betul juga, Betul. Okey. Nampaknya murid kita telah berjaya membuat hipotesis dan juga membina kesimpulan daripada penyiasatan yang telah kita jalankan. Okey cikgu. Maknanya inilah pentingnya kalau kita belajar ni cikgu ya. Kita nak tengok macam mana kita nak buat bayang-bayang. Sebab apa cikgu? Saya pernah tengok orang panggil apa cikgu? Apa tu? Wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit. Ya, wayang kulit. Wayang kulit juga sebab saya tengok wayang kulit dia kalau cikgu ada rama-rama ni cikgu kan. Ya. Kecil je. Kecil je kan? Tapi bila di layar tu cikgu dia jadi besar. Besar kan. Boleh main kecil-kecil. Kita ada wayang kulit kat depan kita ni kita kan. pun ada kat depan ni lah cikgu. Okey. Ni di antara wayang. Baik-baik jangan kat tu. Baik-baik. Boleh cikgu? Okey cikgu.
Pegang. Jatuh nanti. Okey. Jatuh nanti kan. Okey, ni di antara wayang kulit yang biasa dimainkan oleh Tok Dalang. Tok Dalang. Tok Dalang. Tok Dalang. Itu rasanya watak Pak Dogo. Pak Dogo cikgu Kalau tak silap lah. Jadi walaupun dengan bayang cikgu boleh menghasilkan satu kreativiti yang cukup menarik cikgu Okey. Aiman, kita masih ada masa tak untuk jalankan lagi eksperimen seterusnya? Ya cikgu, saya suka. Kalau ada eksperimen lagi cikgu, murid-murid kita kat rumah pun ternanti-nanti kat eksperimen. Silakan cikgu. Ya, sebelum tu jom kita saksikan lagi video yang terakhir ni. Okey, jom. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan menjalankan uji kaji yang kedua. Uji kaji kali ini kita akan mengkaji apakah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Baik, di sini kita ada 2 lampu suluh, 1 objek dan juga 1 skrin putih. Kita akan letakkan lampu suluh berhadapan dan juga di sisi objek. Yang pertama sekali kita akan cuba nyalakan lampu suluh di hadapan objek dahulu. Cuba murid perhatikan apakah bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kemudian kita akan matikan lampu suluh di hadapan tadi dan kita hidupkan pula lampu suluh di sisi objek. Murid-murid perhatikan bentuk apa pula yang terhasil daripada bayang-bayang yang kedua. Di sini kita akan nyalakan kedua-dua lampu suluh supaya lebih jelas dapat lihat perbezaan kedua-dua bentuk bayang-bayang. Baik, dapatkah murid-murid bezakan bentuk bayang-bayang yang terhasil daripada kedua-dua kedudukan lampu suluh tadi? Baiklah murid-murid, uji kajian seterusnya kita akan susun bahan uji kaji kita seperti yang murid-murid dapat lihat sekarang. Kita akan letakkan objek di hadapan skrin dan lampu suluh berada di hadapan objek. Dan yang pertama sekali kita akan nyalakan lampu suluh. Cuba murid-murid lihat apakah bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kemudian kita akan cuba ubah orientasi objek daripada berdiri tadi, kita akan baringkan objek tersebut. Kemudian murid-murid perhatikan apa pula bentuk bayang-bayang yang terhasil. Dan kita ubah lagi orientasi objek tersebut. Dan murid-murid perhatikan apa pula bentuk bayang-bayang yang terhasil. Dan kita cuba ubah beberapa orientasi objek tersebut. Dan kita cuba perhatikan juga apa bentuk bayang-bayang yang terhasil. Baik murid-murid, hasil daripada uji kaji ini, apakah yang murid-murid dapat perhatikan? Didik TV KPM. Tadi saya tengok bayang tu cikgu, nampak bentuk love cikgu. Ya ke? Tapi rupa-rupanya barang tu bukannya bentuk love. Bukan love kan? Tu maksud dia apa tu? Saya tak tahulah cikgu. Mungkin cikgu boleh jelaskan tak? Barangnya sama tapi bayangnya berbeza. Tapi cikgu mungkin lepas ni boleh cikgu? Boleh. Kita nak buat eksperimen selepas ini murid-murid. Jangan pergi mana-mana tau. Lepas ni kita nak buat eksperimen. Kita kembali semula dalam Teroka Didik TV KPM. Temu selepas ini. Didik TV KPM. And I'll always remember the things that you said, and I follow my dreams where they led. It was you are the reason I didn't play. I follow my heart just like you. You changed my life and I want to say my world is much brighter with you. On this day, we celebrate and honor all the teachers for dedicating yourself selflessly in nourishing us. Happy Teachers Day. Selamat Hari Guru.
教师节快乐 Terima kasih cikgu Didik TV Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Okey cikgu, saya dah tak sabar ni nak buat eksperimen ni cikgu. Ya, Sebab jom. saya tengok tadi barangnya yang sama tapi bayang-bayangnya berbeza. Nak tahu kenapa? Saya tak tahulah cikgu. Boleh cikgu cerita tak? Ya, nak tahu kenapa? Jom kita jalankan dulu penyiasatan kita. Ayuh kita. Okey, murid ni sana dah bersedia dengan lampu sulur. Lampu sulur dan juga objek masing-masing. Kita Okey, cuma cikgu. ada di sini ada cawan. Tapi tak apa, kita tengok apa hasilnya nanti. Okey cikgu, jom cikgu. Baik. Yang pertama kita nak tengok kedudukan lampu sulur yang berbeza. Okey, bermula Aiman cuba gunakan lampu sulur yang tu dan cuba sulurkan daripada hadapan. Daripada hadapan cikgu? Ya, murid-murid boleh jalankan eksperimen bersama-sama dengan cikgu. Okey, cuba Aiman lihat bagaimanakah bentuk bayang-bayang yang terhasil. Okey, saya tengok bayang-bayang ni cikgu, dia nampak bentuk cawan dan dia ada tangkai dekat situ cikgu. Baik, sekarang saya akan halakan lampu sulur ni ke arah sini. Okey, tapi yang ni tak berapa jelas. Pinjamkan yang lampu sulur yang situ boleh? Okey, silakan cikgu. Ya, cuba perhatikan bayang-bayang yang terbentuk pada skrin. Cikgu, mana pergi tangkai dia cikgu? Jadi lampu sulur, kedudukan lampu sulur memainkan peranan penting untuk menghasilkan bentuk bayang-bayang yang berbeza. Okey, tadi kita hadapan lain bentuk dia. Ada. Okey, bila kita di sisi, bentuk yang terhasil adalah berbeza. Begitu juga dengan murid-murid yang menjalankan penyiasatan pun sama, kita nampak masing-masing menggunakan, ada yang gunakan cawan, ada guna mak. Okey, itu adalah objek legap. Okey, sebab itu kita gunakan cawan atau objek legap supaya kita dapat hasil bayang-bayang yang lebih jelas. Kalau kita guna bahan yang bersifat lut cahaya, lut sinar, bayang-bayang yang terhasil mungkin tidak jelas. Kalau kuih raya kita tu cikgu, macam mana? Kuih raya. Nanti kita nampak bentuk kuih raya pula. Nampak bentuk kuih raya cikgu Okey. Dan satu lagi faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang ialah orientasi objek. Apa itu orientasi objek? Apa tu cikgu? Okey, cuba Aiman alihkan orientasi objek, maknanya kedudukan objek itu sendiri. Kedudukan dia cikgu Ya, cuba alihkan. Cuba ubah. Saya ubah kedudukannya. Macam mana cikgu? Saya baringkan ke? Terangkut ke pun boleh, baring pun boleh. Saya baringkan dia cikgu. Okey, cuba Aiman yang halakan lampu sulur. Saya halakan lampu dia cikgu. Supaya nampak lebih jelas. Cikgu. Okey, cuba nampak lihat. Macam bentuk bulat je cikgu. Bulat kan? Okey. Cuba Aiman sengitkan sikit macam ni. Sengitkan sikit. Okey. Yang ni nampak macam bentuk apa ni cikgu ya? Macam bentuk teropong je. Tak sama kan? Tak sama cikgu. Okey, baik. Cuba kita macam ni pula. Yang ni nampak macam bentuk bangunan cikgu. Berubah tak bentuk dia? Berubah. Okey. Kalau yang tadi yang faktor yang pertama, kedudukan lampu sulur. Kedudukan lampu sulur juga boleh mengubah bentuk bayang-bayang yang terhasil. Faktor yang kedua, orientasi objek. Maknanya kita ubahkan kedudukan objek. Tadi kita terangkutkan dia, terlentangkan dia, baringkan dia. Jadi, faktor yang kedua ialah orientasi objek. Okey cikgu, maknanya kalau kita tengok bayang-bayang sahaja kita susah juga kita nak tahu barang apa yang sebenarnya ditunjukkan kepada kita cikgu kan? Ya, betul. Sebab tu kita kena tengok objeknya. Tengok objeknya. Okey cikgu. Seterusnya cikgu. Baik. Tadi murid-murid dah jalankan penyiasatan. Yang mula-mula tadi, sekarang ni cikgu nak tanyalah. Okey, mungkin kita nak minta murid ni meneroka sendiri, explore sendiri apa yang ada di sekitar mereka. Boleh? Betul lah cikgu. Kita explore, so mereka explore. Okey. Tadi kita dah gunakan bahan daripada kad manila ni ialah bersifat legap. Baik, cikgu nak minta cuba murid cuba tengok di sekeliling mereka. Okey, apakah objek lain yang bersifat sama dengan kad manila ni? Okey, minta murid explore. Cari-cari troka. Barang-barang yang legap ni cikgu. Kalau saya cikgu, saya dah jumpa cikgu. Mana? Saya dah jumpa. Ni bersifat legap cikgu. Ya, cuba. Ada bayang-bayang. Okey, saya cuba cikgu Alright, sementara murid-murid kita nak cari barang-barang mereka, saya cuba terlebih dahulu. Okey cikgu. Tu dia.
Kuih raya kita cikgu. Besar. Besar bayang-bayang dia cikgu Dia jelas tak bayang dia? Jelas cikgu. Okey, sebab dia ada kotak kan? Betul. Kotak ini bersifat legap. Okey cikgu. Okay, sebab tu bayang-bayangnya terbentuk. Dan kita dah tengok jumpa. murid-murid kita dah ada ke jumpa barang-barang yang legap ni? Cuba Aiman tanya. Apa yang mereka jumpa? Isyad dah jumpa apa tu Isyad? Okey. Apakah? Kad kehadiran. Oh, kad kehadiran. Kad kehadiran. Sekolah sekarang ni guna kad kehadiran. Oh, ada kad kehadiran. Okey, cuba ni Afiq bahan bersifat legap. Afiq. Okey. Afiq jumpa apa Afiq? Cawan. Okey, Amni jumpa apa di sekeliling? Tunjukkan. Penutup bala. Penutup bala. Fikri. Apa tu Fikri? Pen marker, ya. Itu semua bersifat legap. Okey, cuba explore lagi. Cuba keluarkan lagi. Bahan yang bersifat lut cahaya pula. Lut cahaya. Itu bayang-bayangnya kelihatan samar. Okey cikgu, saya nak cari kejap lah cikgu. Boleh. Saya nak cari dekat sini cikgu. Cikgu, saya dah jumpa lah cikgu. Ya. Yang ni ke? Ya, pandai. Okey, saya nak cuba boleh cikgu? Boleh, cuba. Alright, saya nak cuba. Sebab saya kan ketua kelas kan. Mesti ketua kelas ni lagi pandai. Okey, nak tanya Aiman lah. Ini objek yang Aiman ambil ni apa sifat dia? Sifatnya lut cahaya cikgu. Ya, pandai. Yang mana membenarkan sebahagian daripada cahaya menembusinya ataupun melaluinya. Okey, jom kita tanya murid. Okey, kita tanya murid-murid. Apakah bahan lut cahaya yang mereka jumpa? Okey, silakan. Kita tengok betul tak? Okey, kita tengok. Okey, kita nampak Suhaibah. Apa tu Suhaibah? Okey, Suhaibah. Apa tu? Kertas suri, cikgu. Kertas suri, ya, kertas suri. Pernah dengar kertas suri? Tak pernah lah cikgu. Yang tu kan kita guna biasa nak buat tekak-tekak peta. Kalau sekolah menengah kan tekak peta. Yang tu boleh tembus cahaya cikgu itu menembusi sebahagian saja. Sebahagian. Ya, lagi kita ada apa? Isyad. Kita ada apa? Isyad Apa tu Isyad? Plastik berwarna. Plastik berwarna. Biasa kita panggil plastik kresek. Plastik kresek. Yang isi bontrot. Okey, lagi seterusnya cikgu. Kita ada ni, Aziz. Apa Aziz? Plastik warna. Sama dengan Isyad tadi. Plastik kresek, plastik berwarna. Okey, cikgu. Seterusnya. Fikri. Yang Fikri punya tu adakah lut sinar ataupun lut cahaya? Okey, cikgu, kalau penutup tu kita boleh bagi lut cahaya lah cikgu. Lut cahaya sebab dia nampak jelas. Kelihatan bayang-bayang jelas. Okey, Amni jumpa apa? Kalau itu cawan air tu, kalau jelas, okey, yang itu kita boleh kita gerikan bersifat. Boleh terima cikgu lut cahaya. Lut cahaya. Okey, lut cahaya. Boleh. Okey. Dan seterusnya kita nak tengok kawan kita yang last kali ni cikgu. Okey, Afiq. Apakah? Afiq ada apa Afiq? Afiq ada plastiknya. Afiq tak. Okey, jadi apa? Cikgu, kita nak mendengar sedikit rumusan daripada murid-murid kita ni cikgu. Okey, nampaknya kita dah sampai penghujung rancangan ya. Ya. Siapakah yang nak memberi rumusan? Sebab apa cikgu? Hari ni kita dah buat eksperimen macam-macam dah ni cikgu. Betul. Cikgu nak suruh siapa yang buat rumusan ni? Okey, rumusan. Cikgu mintalah. Okey, Afiq. Apakah kesimpulan daripada sepanjang eksperimen, sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulan yang boleh Afiq buat? Okey, buka silakan. mikrofon. Afiq, buka mikrofon. Okey. Okey, silakan. Afiq tak dengar, Afiq. Apa kesimpulan dia, Afiq? Okey, boleh. Ataupun ada kawan-kawan nak bantu ke? Boleh, Afiq. Boleh. Okey, silakan Afiq. Boleh, Afiq. Saya dapati cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Okey, Afiq kata cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Betul. Ini tadi cahaya tidak dapat menembusi objek
legap. Okey. Okey, lagi apa kesimpulan lain yang boleh kita buat? Kita nak tanya siapa pula cikgu? Suhaibah ke Fikri? Okey, Suhaibah. Suhaibah, apa kesimpulan Suhaibah? Kesimpulan yang boleh saya dapati bertambah jarak lampu suluh dengan objek. Kurang saiz bayang-bayang. Okey, jika jarak lampu objek dengan lampu suluh berkurang, maksud dia saiz bayang pun menjadi besar lah. Alright. Okey. Terima kasih murid-murid kita. Pandai-pandai diorang ni semua cikgu Jadi dia teroka tu. Oh, teroka. dia Jadi dah tak lama teroka. lagi cikgu diorang ni jadi saintis agaknya kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Okey Ya. cikgu. Sebagai kesimpulan dalam subjek kita pada hari ini, sifat cahaya. Mungkin cikgu boleh cerita kenapa kita belajar sifat cahaya ni? Apa kelebihan dalam kehidupan kita ni cikgu? Silakan. Ya, sifat cahaya sentiasa bergerak lurus. Okey, dia tak akan dapat menembusi objek legap. Bila dia tak dapat menembusi objek legap, maka bayang-bayang akan terbentuklah. Jadi, pembentukan bayang-bayang ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Sepertilah permainan wayang kulit. Jadi, permainan wayang kulit menggunakan prinsip cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Maknanya kalau kita biasalah budak-budak sekarang ni kan cikgu kan, kalau ambil gambar ni cahaya kena betul. Selfie. Cahaya kena betul. Baru muka cantik je kan. Gitu. Okey cikgu, kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita daripada SK Pekan Baru Muar, Johor. Ui, jauhnya. Orang Muar. Kalau orang Muar disebut Muar. Muar. Okey cikgu, mudah-mudahan Muar banyaklah cahaya di sana kan. Ya, mudah-mudahan. Okey cikgu. Kita nak ucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada Cikgu Nur Hayati bin Ismail. Dan saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Nanti jangan lupa jaga penjarakan fizikal, jaga SOP, pakai pelitup muka, pakai cecair pembasmi kuman agar anda walaupun berada di Hari Raya, kita tak naklah nanti habisnya Hari Raya kita duduk kat hospital pula kan cikgu kan? Ya, betul. Kita tak nak. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua penonton Didik TV. Kita jumpa lagi teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.